kita bersama-sama pada malam ini bersama-sama dengan dua orang kuat kita, yaitu Dr. Tripin Anak Sakoy, Presiden Pati Reformasi Negeri Patista, dan juga Timbalan Presiden Patista Datuk Dr. Jeffrey Kitingan yang merangkap sebagai pengurus di STA Negeri Sabah. Jadi di ambang yang baru masuk dalam tahun baru ini sempena dengan kelancaran majlis ulang tahun kewujudan STA Negeri Sabah pada esok hari 6 hari bulan Januari 2013. Kita mengundang dua orang kuat kita ini bersama-sama kita untuk beberapa perkara yang kita mau bicarakan pada malam ini. Selain daripada kedua-dua presiden dan timbalan presiden ini juga, tuan-tuan dan puan-puan, kita disertai oleh Setiausaha Agung dan Penolong Setiausaha Agung, di mana Penolong Setiausaha Agung adalah Setiausaha STA Negeri Sabah sendiri. Jadi dalam kesempatan ini kita ingin mendapatkan sedikit pandangan. STA di Negeri Sabah ini sejak ada dan sekarang ini semakin nampak kuat, tetapi kita tidak dapat nafikan bermacam-macam rintangan dan kelemahan yang kita terima, terutama sekali daripada rakan-rakan pembangkang yang mengatakan STA ini adalah ejen kepada Barisan Nasional BN. Jadi sebagai presiden, apa komen yang berbahagia? Itu tidak betul. Tidak betul. Oke, kalau tidak betul, mungkin ada tambahan daripada yang berbahagia mengurusi STA Negeri Sabah tentang perkara ini. Kita sudah tahu STA ini sering dikatakan sebagai ejen BN, malah dalam beberapa perhimpunan yang kita hadiri, ada juga mengatakan yang STA ini menerima berbilion-bilion daripada BN. Apa tambahan daripada yang berbahagia tadi? STA ini kononnya adalah ejen BN yang adalah permainan politik, propaganda politik daripada saingan-saingan kita di Sabah dan Sarawak ini dalam menghadapi pilihan raya yang datang. Sebenarnya BN adalah musuh politik kita, dan sasaran kita dalam pilihan raya ini. Kerajaan yang ada sekarang adalah kerajaan BN yang dipimpin oleh UMNO, dan kerajaan inilah sasaran kita yang kita mau jatuhkan, gantikan dalam pilihan raya ini. Jadi tidak logiklah STA ini yang menjatuhkan BN menjadi ejen BN. Dan juga tumbuhan-tumbuhan yang agenda yang STA ini diberikan uang untuk menjatuhkan BN juga tidak logik, karena ianya umpama BN memberikan pisau atau senjata kepada STA untuk membunuh BN. Nah, ambillah pisau ini, bunuhlah saya. Logiknya. Kalau tidak logik, berarti cerita-cerita ini hanyalah propaganda politik. Janganlah percaya cerita. Kemudian ada juga diputarberitkan terutama sekali dalam Facebook, di mana digambarkan semula statement atau pernyataan Presiden yang terdahulu, Dr. Fattah Lubis, yang mengatakan beliau menyokong Barisan Nasional. Apa pendapat Dr. Tripin tentang perkara ini? Yang diketahui yaitu Presiden yang lama yang lalu itu Dr. Fattah Lubis, dia waktu itu tidak bertanding. Seperti kata yang lain, Patista waktu itu
tidak bertanding. Maka waktu itu beliau adalah bebas untuk berjalan kemanapun ia hendak. Jadi maksud saya dari sini, dulu lain, sekarang sudah lain pula. Waktu itu tidak bertanding, sekarang kita bertanding, memang tidak pastinya dia ada membantu seperti yang ditanya, disoalkan tadi. Jadi maksudnya kemungkinan perlakuan beliau ketika itu semasa tidak bertanding dan batu lain itu disalahartikan oleh media, mungkin begitu ya. Begitu. Jadi Datuk Dokter mungkin ada tambahan tentang perkara ini. Kenapa ini diulang tayang? Ini kalau tidak silap perkara ini berlaku dalam tahun 2006, masih diulang tayang sehingga sekarang untuk merosakkan pandangan rakyat kepada Patista. Jadi mungkin ada tambahan daripada Datuk. Ya. Cerita ini sama juga cerita yang setelah Agent BN, yaitu hanya propaganda untuk menafikan sokongan STA di Sabah karena STA semakin mendapat sambutan. Jadi cerita turunnya Presiden STA menyokong Barisan Nasional ini tidak betul. Itu cerita lama, dan mengikut Dr. Patau sendiri, dia tidak pernah pun bercakap sedemikian. Jadi tidak relevan cerita ini, tidak akan mana dengan apa yang berlaku sekarang. Dan seperti itu cerita yang gambar gemburkan ini hanyalah propaganda bagi lawannya. Di sini sekarang ini pun kadang-kadang selepas 1 tahun STA berada di negeri Sabah, masih juga kita dengar tomahan-tomahan di sana sini yang dipermainkan, selalu disebut orang, di mana parti STA ini adalah parti Sarawak. Memang kita tidak nafikan parti ini berdaftar di Sarawak, parti nasionalnya berdaftar di Sarawak, tetapi pada ucapan pelancaran pada 6 hari bulan Januari 2012 hari itu, kita masih ingat dengan jelas di mana Dr. sendiri menyatakan tentang membagi otonomi 100% kepada Indonesia. Jadi apakah keadaan itu akan kekal, sentiasa kekal sampai sekarang atau bagaimana? Terima kasih. Betul pun ini parti Sarawak, sekiranya Sarawak. Tapi semua parti dalam Malaysia ini diregistrkan di Kuala Lumpur. Kalau dia hanya diregistrkan di Kuala Lumpur, maka ini haruslah berkembang ke mana saja di negeri-negeri dalam Malaysia. Jadi dengan itu, saya memang ada dulu waktu pelancaran yang waktu 6 bulan yang lalu, tahun lalu, mengatakan diberi otonomi kepada STA Negeri Sarawak, Negeri Sarawak ke Sabah, yang di Sabah dipimpin 100% oleh yang berhormat, yang berbahagia, Datuk Dr. Jeffrey Ketingan. Jadi hal itu sudah kita cakapkan, sudah kita bincangkan, sudah kita rondengkan dengan berpanjang lebar, maka barang itu tentu tidak akan berubah. Jadi inilah 100% yaitu otonomi untuk mentakbirkan parti reformasi, yaitu kata reformasi dalam Malaysia ini belum ada lagi reformasi, hanya reformasi STA, yaitu STA yang kita sayangi sekarang. Terima kasih. Jadi saya tengok memang kekal otonomi itu sampai sekarang.
Betul. Jadi daripada segi staf Sabah, Datuk, kita ambil kesempatan ini dibagi otonomi 6 hari bulan Januari 2012 untuk mengatur dan memperkasakan stan negeri Sabah. Jadi apakah Datuk rasa selesa dengan otonomi ini? Apakah rasanya perkembangan yang sudah dicapai oleh staf dalam masa setahun ini? Mungkin Datuk boleh elaborate sedikit tentang hal ini. Ya, staf Sabah terima kasih kepada staf Sarawak, staf nasional, kerana memberikan staf Sabah ini otonomi penuh untuk mengurus dan untuk bergerak dan memperjuangkan agenda Borneo. Maka selama setahun ini dengan otonomi yang ada pada parti staf Sabah, kita telah berjaya untuk menggerakkan sokongan dan berjaya untuk mendapat sokongan lebih kurang tidak kurang daripada 270.000 ahli dalam masa setahun ini. Ini adalah satu kejayaan yang besar dan staf Sabah sekarang bersinar di mana-mana di seluruh 26 kawasan parlimen dan 60 kawasan DUN. Maka inilah hasilnya otonomi yang kita ada pada kita dalam staf Sabah ini, dan didorong oleh sokongan daripada staf Sabah, staf nasional. Terima kasih. Jadi nampaknya kalau staf itu sudah bersinar di 60 DUN, di 26 parlimen termasuk Labuan, apakah staf negeri Sabah ini sudah bersedia untuk masuk ke langgang pertandingan dalam pilihan raya umum yang ke-13 yang akan diadakan bila-bila masa saja ini, Datuk? Ya, staf sudah bersedia, staf sudah menggerakkan jenderal-jenderal pilihan raya, dan staf hari esok akan melancarkan kempen politiknya atas nama Selamatkan Keselamatan Air. Jadi dalam kesempatan ini untuk menghabiskan, sebab kita tahu besok adalah hari ulang tahun pewujudan yang pertama staf negeri Sabah dan akan kita rayakan, dan kita juga difahamkan hari esok adalah permulaan atau pelancaran kempen Selamatkan Sabah Tanah Air. Jadi sebagai introduction permulaan sebelum kita ke puncak itu, apa yang dapat Datuk uraikan sedikit tentang perkara ini? Akan melancarkan program Selamatkan Sabah Tanah Air ini sebagai satu peningkatan, satu fasa yang baru untuk melancarkan kempen pilihan raya kita atas tajuk Selamatkan Sabah Tanah Air itu. Tujuannya ialah untuk menyemarakkan semangat pejuang-pejuang kita dan juga untuk meningkatkan lagi sokongan kita di seluruh Sabah untuk memastikan rakyat memahami apa yang perlu dibuat, memahami kenapa kita perlu selamatkan Sabah, dan untuk memastikan kita mendapatkan sokongan yang penuh untuk memastikan staf Sabah, staf ini akan memenangi pilihan raya yang akan datang. Itulah tujuannya. Terima kasih Datuk dan Dokter. Saya tengok kita akan berakhir di sini. Kita akan sambung lagi bincang ini pada bila-bila masa, dan saya berharap ada salah satu dari slot kita nanti, 2 orang kuat ini kita akan jemput ke sini untuk membincangkan tentang kemenangan kita. Mudah-mudahan ya, Datuk dan Dokter. Terima kasih. Jadi kita akan bersuara sekarang. Terima kasih. Ini kali lah. Ini kali ya.